Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Aidilfitri kepada seluruh muslimin dan muslimat dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berbicara tentang topik hypertension ataupun darah tinggi. Kenapa kita bercerita pasal topik ni? Pasal setiap kali bulan Syawal menjelma ataupun setiap kali hari raya menjelma, hari raya pertama, kedua, dan pada waktu itu jugalah, setiap kali itu jugalah tekanan darah tinggi rakyat Malaysia kebanyakannya akan naik tinggi. Jadi kita nak berbicara tentang isu tu, sama ada kenapa benda tu boleh berlaku. Adakah disebabkan faktor makanan yang kita makan, ataupun disebabkan selepas daripada waktu bulan puasa, apabila kita makan, kita punya tekanan darah naik tinggi sebab terkejut. Jadi isu tu yang kita nak cuba bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita cerita tentang kenapa perkara tu berlaku, saya suka juga untuk bercerita tentang hypertension ni ataupun darah tinggi ni. Apakah yang dimasukkan sebagai hypertension ataupun darah tinggi, dan berapa bacaan kepada orang yang ada darah tinggi ni. Kalau bacaan biasa ataupun normal, tekanan darah tinggi ni ialah 120, iaitu di bahagian atas yang dipanggil sebagai tekanan darah sistolik, dan di bahagian bawah ni adalah 80, dipanggil sebagai tekanan darah diastolik. 120 dan 80 itu ialah kadar normal kebanyakan rakyat Malaysia ataupun kadar normal untuk tekanan darah. Tetapi apabila kita punya tekanan darah tu melebihi daripada 140 di bahagian atas sistolik ni, ataupun di bahagian bawah lebih daripada 90, ataupun salah satu di antara dua-dua ni, maka kemungkinan orang itu mempunyai masalah tekanan darah tinggi. Tapi ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, dia bukannya berdasarkan tekanan yang kita ambil dalam sekali bacaan. Bacaan yang kena ambil itu kenalah kerap kali, biasanya lebih daripada 2 hingga 3 kali, dan pada hari yang berbeza. Barulah kebanyakan barulah doktor mengesahkan bahawa pesakit itu mempunyai masalah tekanan darah tinggi. Punca utama tekanan darah tinggi ini kita tak berapa, kita sampai sekarang saintis tidak tahu, doktor pun tak berapa pasti punca utamanya. Sebab ada setengah orang yang sihat, sentiasa bersukan, yang jaga pemakanan pun akan dapat masalah tekanan darah tinggi ni. Tapi punca yang boleh menyebabkan, yang boleh trigger tekanan darah tu tinggi, tentu ada. Yang itu salah satu puncanya daripada makanan. Ini bukan sebab utama. Penyebab dia akan meningkat tekanan darah tinggi, dan juga tekanan stres sebagai contohnya, ataupun tuan-tuan perempuan sedang terkejarkan sesuatu lambat. Jadi apabila kita tengok kita punya tekanan darah pada waktu tu, dia boleh meningkat tinggi. Jadi tuan-tuan perempuan jangan panik kalau tiba-tiba tuan-tuan punya tekanan darah pada hari itu tinggi 148 bawah 80. Kalau ikutkan itu tekanan darah tinggi, tapi kerana tuan-tuan perempuan dia bekerja nak sampai ke klinik, ke hospital untuk cek tekanan darah, maka dia tengok tinggi. Sebab tu apabila kita sampai di hospital ataupun klinik, kebanyakan daripada kita diminta kita supaya berehat dulu ataupun duduk lebih kurang 15 hingga 20 minit, kemudian barulah kita cek tekanan darah. Jadi saya nak berkongsi kenapa kebanyakan daripada rakyat Malaysia ni apabila musim perayaan saja menjelma, terutama musim Syawal, tekanan darah tiba-tiba naik tinggi. Apakah punca utama dia? Yalah, memang ada banyak sebab, tapi antara sebab-sebab yang membantu untuk tekanan darah ni tinggi, tuan-tuan dan puan, ialah apabila kita makan daging segar yang kita makan tu, yang kita buat rendang, ataupun daging yang kita gunakan untuk buat sup, dan apa jenis cara masakan pun daging segar. Dan juga daging yang diproses. Daging yang diproses ni seperti sausage ataupun daging mungkin dalam tin, kan ada yang jenis macam tu. Yang itu apabila kebanyakan daripada kajian yang dibuat di seluruh dunia, mereka yang mengambil daging ni akan meningkat dia punya tekanan darah sehingga 12 hingga 14%.
daripada tekanan darah. Itu daripada pengambilan biasa daging. Tapi bayangkan tuan-tuan dan puan, apabila kita mengambil daging ni dalam musim perayaan, di mana kebanyakan daripada kita akan makan daging lebih banyak daripada biasa. Yalah, kalau kita pergi satu rumah ni, kita makan rendang, lepas tu kita makan sup lagi, sup daging, lepas tu kita makan sup tulang, lepas tu kita makan gulai daging. Jadi ini akan membantu kenaikan bukan 12 hingga 14%, malah saya percaya dia melebihi daripada 14%. Jadi kepada mereka yang berisiko tinggi hypertension ni, tekanan darah dia kalau biasanya normal 120, ataupun biasanya kalau normal ialah 140, apabila dia makan ubat, tekanan darah dia tu boleh jadi antara 130. Boleh dikatakan normal pada waktu tu, tiba-tiba naik melonjak tinggi, malah dia boleh menyebabkan kesan yang kita tidak ingini. Malah kebanyakan daripada faktor stroke ataupun sakit serangan jantung di dalam Malaysia datang daripada mereka yang mempunyai masalah hypertension. Dan hypertension ni adalah satu penyakit yang agak special sikit, tuan-tuan dan puan. Minta maaf kalau saya sebut penyakit ni ke apa, sebab dia ni tidak akan memberi apa-apa simptom kadang-kadang pada setengah orang. Pada setengah orang dia akan merasa pening kepala, dia akan merasa sakit tengkuk, ataupun dia akan merasa badan lemah akibat daripada tekanan darah tinggi. Tapi ada setengah orang tidak ada rasa apa-apa. Dan tekanan darah tinggi ni kalau melebihi daripada 180 sistolik yang bahagian atas, ataupun 200 yang bahagian atas tu ataupun di bahagian bawah melebihi daripada 110 hingga 115, kita akan terus admitted ke dalam hospital biasanya. Jadi ada juga kes tertentu mereka yang mempunyai tekanan darah tinggi boleh menyebabkan stroke, dan banyak kes berlaku begitu. Di Malaysia ramai yang menyebabkan stroke. Bila kita cek latar belakang dia ialah mereka di kalangan yang mempunyai tekanan darah tinggi. Dia punya jenis hypertension ni ataupun darah tinggi ni kita tak tahu dan tak ada simptom. Sebab tu ramai daripada rakyat Malaysia dia tak merasa apa-apa simptom dan dia rasa tak perlu mengambil ubat, maka mereka inilah yang terdedah untuk mendapat terus serangan jantung ataupun stroke. Sebab tu kita panggil dia sebagai silent killer ataupun pembunuh senyap. Jadi balik kepada isu di bulan Syawal ni, kenapa kita punya tekanan darah kita naik tinggi? Salah satu punca seperti yang saya sebut tadi adalah daging segar ataupun daging yang diproses. Kenapa daging segar ni menjadi satu penyebab utama tekanan darah ni naik tinggi? Sebab ada isu yang kontroversi. Ada yang mengatakan bahawa bukan daging lah yang menyebabkan dia begitu. Jadi saya tak kata daging tu mesti macam tu, tapi pendapat yang mengatakan bukan masalah daging, itu pun kita boleh terima. Sebab daging ni ialah perkara yang dibenarkan, digalakkan untuk kita makan juga untuk mendapatkan sumber protein. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, evidence ataupun bukti menunjukkan jikalau daging tu dimasak menjadi terlampau masak, overcook, terlampau masak, maka dia akan mendapat satu Maillard reaction dipanggil. Reaksi itu akan keluar daripada masak yang keterlaluan, di mana akan berlaku proses yang dipanggil sebagai heterocyclic amines. Dia macam hangus. Jadi kalau kita tengok contohnya macam kalau kita buat barbecue, kita nampak ada keadaannya agak hangus sikit. Yang itu boleh menyebabkan daging itu menjadi tidak berapa baik. Dipanggilkan begitulah, terlampau masak. Lepas tu another reason dia juga ialah satu keadaan dipanggil sebagai advanced glycosylation end product. Dipanggil sebagai satu keadaan di mana apabila daging tu dimasak berserta dengan gula. Kadang-kadang kalau kita nak masak, kita campurkan sikit gula nak bagi masakan sedap.
Jadi dia ada glycosylation punya penyebab, dan akan menyebabkan makanan yang kita makan tu akan lebih berbahaya. Dan lagi satu keadaan yang dipanggil sebagai acrylamide. Ini acrylamide ni boleh menjadi karsinogen. Karsinogen ni boleh menjadi satu ejen kanser sebenarnya. Jadi ialah makanan tu ialah satu benda yang suci, yang baik. Tapi apabila kita berketerlaluan untuk kita masak, sebab kita akan masak biasanya daging ni terlampau masak melebihi daripada suhu tertentu, overheated, lebih daripada 100 darjah Celsius, ataupun lebih tepat lebih daripada 120 darjah Celsius, maka kita punya daging tadi tu boleh menjadi tukar dia punya struktur chemical tu ke arah bentuk plastik. Jadi kenapa perkara itu berlaku? Saintis mengkaji ada kemungkinan akibat daripada pencampuran daripada bahan-bahan masakan yang lain, seperti yang high carbohydrate macam ubi kentang kita campurkan dengan ayam, dengan daging tadi kan. Lepas tu tindak balas high carbohydrate ni tadi daripada ubi kentang tadi tu, bersertakan bukan saja ubi kentang lah, termasuk juga kalau nasi, kalau kita dicampurkan sekali dengan daging tu yang akan keluarkan asparagines dipanggil, iaitu sejenis amino acid, sejenis protein lah. Apabila dia bercampur lebih daripada 120 darjah Celsius, dia boleh menyebabkan struktur tu bertukar menjadi agak berbahaya. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang ada masakan yang memang dibuat dengan gaya yang seperti itu. Orang kata well done cook, dia kata macam tu kan. Jadi ada benda yang kita masakan tradisi, terutama orang-orang di Malaysia, orang Melayu, orang Cina, orang India, mereka ada masakan yang orang kata overcook, well done. Jadi dia akan menyebabkan satu reaksi tindak balas kimia yang tak berapa baik. Jadi ini akan menyebabkan body kita bertindak balas, akan menyebabkan proses inflammation dipanggil. Tindak balas inflammation ni supaya body kita ni dapat melawan segala kesan-kesan kimia yang tak berapa baik ni, dan juga proses oksidan, pecahan oksigen. Jadi bila ini berlaku, maka tekanan darah kita akan naik. Jadi nampak macam mana tabiat biasa luar daripada biasa pada hari raya. Apabila kita makan daging terlalu banyak, terutama daging yang kita tak boleh elak lah, kalau daging tu dah masak begitu rupa, maka dia akan meningkatkan kita punya tekanan darah tinggi. Jadi apa lagi penyebab daripada tekanan darah tinggi ni, tuan-tuan dan puan-puan? Salah satu lagi ialah air minuman yang bergula, dipanggil sugar sweet beverage, air yang memang air soda, air gas, ataupun air daripada pelbagai perisa yang ada gula. Inilah penyebab kita punya tekanan darah tinggi, dan kajian menunjukkan begitu. Apabila benda ni berterusan, sebagai contoh kalau dalam masa 6 bulan sebelum ni dia memang dah makan, dah minum air begitu, sehinggalah air raya ni dah masuk bulan yang ke-6, maka dia boleh meningkatkan tekanan darah yang tinggi. Jadi itu antara makanan-makanan yang boleh menyebabkan tekanan darah kita tinggi. Tapi walau bagaimanapun, sebab kita tak boleh elak daripada makan makanan yang sebegini, maka apa tindak balas kita untuk bagi balance proses kita punya makanan ni supaya kita punya tekanan tak naik darah tinggi? Antara saranan yang dibuat oleh kebanyakan saintis ataupun doktor, dia akan minta kita untuk lebih makan terutamanya buah-buahan ataupun sayur-sayuran pada waktu dan ketika di bulan Syawal ini. Jadi di samping kita makan rendang, ayam ataupun barbecue yang kita bakar, sebab yang overheat ni, kita kena orang kata bilas lah, kita kena bufferkan dengan mengambil buah-buahan
dan juga mengambil sayur-sayuran yang pelbagai warna. Kalau boleh sayur-sayuran tu ialah sayur-sayuran yang keras, yang ada batang sayur-sayur tu, dan juga buah-buahan yang pelbagai, sebab buah-buahan ni dia boleh bufferkan sikit, membantu. Antara lain yang membantu, kita boleh ambil juga bijiran. Bukan bijiran lah, bijiran kita cerita kemudian. Kita ambil kekacang, nuts. Sebagai snacking, kita ambil kacang sebagai contohnya. Sebab kacang ni di dalam kandungan kacang ni dia ada macam-macam ion yang baik, magnesium, potassium. Jadi ion ni dia ni yang akan membantu proses kita punya kawal kita punya tekanan darah supaya jangan naik tinggi. Dan juga MUFA. MUFA ni ialah monounsaturated fat, fatty acid. Itu MUFA. Lepas tu kita ada juga FUFA, poli dalam kekacang ni lah, ataupun FUFA dipanggil sebagai polyunsaturated fat, di mana ini dalam kekacang ni lah, ini membantu untuk supaya kita punya tumbuhan badan ataupun membantu meningkatkan kita punya imun sistem supaya kita punya tekanan darah tu dia tak naik tinggi. Dan ada kajian yang saya sebut ni ada berdasarkan meta analisis ataupun kajian yang dibuat daripada pelbagai kajian yang berimpak tinggi. Apabila kita combinekan dan kita buat dalam bentuk analyze dalam bentuk meta analisis, kita mendapati mereka yang makan kekacang ni dia akan menurunkan tekanan darah. Jadi tanpa kita mengambil medication, mengambil ubat. Jadi dengan cara pemakanan yang betul di musim Syawal ni, dia membantu kita supaya tekanan darah kita rendah. Antara perkara yang kita boleh ambil lagi selain daripada kekacang ni ialah bijiran. Bijiran ni bijiran yang dikatakan sebagai whole grain ataupun bijiran yang lengkap. Sebagai contohnya, kalau kita nak ambil bijiran ni, nasi itulah satu bijiran kan. Nasi, barley, oat, cereal, ni semua bijiran. Kalau sebut pasal nasi tadi tu, dinasihatkan nasi yang brown rice ataupun nasi yang berkala coklat. Mungkin agak sukar untuk kita untuk makan yang begitu, tapi kalau tuan-tuan nak tahu, itulah nasi yang penuh dengan fiber yang banyak, yang dipanggil sebagai bran fibrous bran ni ialah fiber bran yang cukup banyak berada dekat brown rice ni ataupun beras coklat ni, dan juga dia ada nutritious germ, germ yang penuh khasiat. Dan lepas tu dia ada satu kandungan dalam beras ni, dia ada juga endosperm dipanggil dia, itu sebagai tenaga lah, karbohidrat. Jadi dia ada tiga perkara ni yang ada dekat brown rice ni ataupun nasi coklat ni. Cuma beza antara beras coklat dan juga beras putih ialah dia ialah beras yang sama, cuma diproses lagi, dia buang bran ni dan dia juga buang germ ni yang paling ada banyak khasiat ni, maka dia jadilah warna putih. Jadi warna putih tu dia kurang berkhasiat sikit dibandingkan dengan beras yang warna coklat ni. Jadi sama juga dengan roti. Kalau kita tengok ada roti yang ada multigrain sebagai contohnya, agak kecoklatan sikit tu. Jadi yang itu lebih berkhasiat. Jadi pandai-pandai kita lah bagaimana kita nak pastikan yang tu balance sewaktu kita makan. Sebab jadi kat situ kita dapat tahu betapa berkhasiatnya dipanggilkan sebagai beras coklat ni. Yang itu ialah dari segi whole grain. Kemudian apabila kita tengok secara keseluruhannya, tuan-tuan dan puan-puan, terutama dalam bulan Syawal ni, sentiasa ingat tentang tiga perkara ni. Dalam tiga perkara ni, di mana-mana kita tengok
nasihat daripada pakar-pakar pemakanan ataupun mereka yang pakar dalam bidang perubatan ataupun pakar dalam bidang kesihatan, semua mengesyorkan supaya apa yang kita makan, yang pertama dia mestilah 3 perkara yang ingat ya. Yang pertama dia mestilah dalam keadaan yang sederhana ataupun moderation. Jadi kita kalau nak makan tu pastikan yang kita makan tu agak bersederhana. Sederhana di sini ditakrifkan jikalau sederhana ni bermaksud kalau ikut dalam Islam tu itu dah betul dah tepat, di mana kita kena berhenti sebelum sampai masa kita istilahkan sebagai kenyang. Itu yang pertama. Nombor yang kedua, dia mesti balance. Balance ni ataupun seimbang. Seimbang ni dia mesti ada kandungan karbohidrat dia, kandungan protein dia, kandungan lemak dia yang cukup, fiber dia mesti cukup. Kalau dalam satu pinggan nasi, dalam satu pinggan tu dia mesti ada nasi ataupun dalam lebih kurang 55%, kemudian fat di dalam lemak di dalam 25% dan protein dalam 15%. Itu recommendation yang mana satu dunia recommend kita supaya makan dalam bentuk yang macam tu, balance. Dan yang nombor 3 yang kita kena nikmati sebenarnya pelbagai. Jadi jangan kita hari ni rendang, besok rendang, ataupun hari ni masak kari, besok kari, lusa kari. Kita kena makan pelbagai. Jadi kita kena makan hari ni sayur ni, lepas tu kita kena tukar sayur lain, terung, lepas tu kita kena tukar sayur bayam sebagai contohnya. Lepas tu hari ni kita makan ayam, besok kita makan ikan. Tidak ada istilah tak boleh makan. Termasuk juga dengan daging tadi yang saya sebut tadi tu. Jadi daging tadi tu masih boleh dimakan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita kena pastikan yang kalau kita nak makan daging tu, pastikan tidak boleh berlebihan, mesti sederhana. Jadi sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.